Alright. Okay, Assalamualaikum guys, selamat pagi. Okay, untuk hari ni saya nak buat video tentang cara-cara nak tukar minyak hitam untuk kereta Honda Civic 1.5 Turbo tahun 2016. Okay, untuk kereta ni kita tukar minyak hitam bukan ikut setiap 10,000 km lah. Dia ada service indicator. Kalau anda boleh lihat dekat meter tu, dia ada tulis service due now. Service due now A. Okay, kalau tengok kat sini dia punya oil life tinggal 180 km. Maknanya saya boleh drive sejauh 180 km sebelum minyak hitam perlu ditukar, ya. Tapi sebab hari ni saya nak balik kampung dan mungkin akan mengambil perjalanan sejauh 1,000 km, jadi saya kira eloklah saya tukar minyak hitam ni sekarang. Okay, nampak tak huruf A tu? Huruf A tu bermaksud saya cuma perlu tukar minyak hitam sahaja, tak perlu tukar oil filter. Ya, kalau dia tulis B, barulah saya perlu tukar minyak hitam dan oil filter. Tapi untuk servis kali ni saya nak buat video, saya tunjukkan jugalah cara-cara nak buka oil filter. Jadi saya akan tukar minyak hitam dan juga oil filter pada hari ini. Okey, mari kita buka bonet. Okey. Okey guys, peralatan yang kita perlukan adalah seperti yang saya tunjukkan di sini. Minyak hitam saya gunakan minyak Honda SN0W30. Sebenarnya kereta ni disyorkan untuk memakai SN0W20, tapi saya nak pakai 0W30 kerana minyak ini lebih likat. Anda boleh tengok video saya apa perbezaan SN0W20 dan 0W30. Okey, kemudian corong oil filter, pembuka oil filter, screwdriver slot, screwdriver Phillips, kemudian soket 17 dan handle. Okey. Dan itu anda juga perlukan takung untuk menakung minyak, jack dan 2 jack stand. Ini tambahan saja. Kalau tak guna pun tak apa. Anda boleh guna jack yang disediakan oleh kereta, tapi untuk memudahkan kerja saya gunakan 2 jack stand dan 1 floor jack. Okey. Kita buka bonet. Alright. Okey, kemudian kita buka penutup minyak hitam ni supaya pengaliran udara lebih lancar, dan tarik sedikit dipstick. Kemudian kita boleh jack kereta. Saya akan jack di kiri dan kanan, ya. Okey, kereta dah pun di jack. Kemudian kita perlu buka undercover engine. Okey, undercover ni ada 6 klip. Ada 6 klip, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 4 skru. 1, 2, 3, 4. Jadi anda perlukan screwdriver Phillips dan screwdriver slot. Tolak ke belakang, dan dia jatuh lah. Okey.
Okey, inilah dia. Ini takung minyak hitam. Ini oil filter. Dan ini drain plug 17mm. Okey, kita akan buka dulu drain plug 17mm ni. Dan jangan lupa letak takung di bawahnya. Letak nanti habis lantai. Okey, longgarkan dulu. Okey, bila dah longgar baru kita letak takung. Okey, ini takungnya. Takung sudah diletakkan. Elok-eloknya je guna sarung tangan lah, tapi saya tak ada sarung tangan. Saya gunakan tangan je, lepas tu kita kena basuh tangan bersih-bersih. Okey. Tu dia. Biarkan dia keluar. Sementara tu kita lap drain plug dengan washer ni. Okey, saya kira dia dah habis keluar semua. Dan kita pasang semula drain plug bersama washer yang baru. Kalau nak pakai yang lama pun boleh. Macam saya pakai yang lama balik. Okey, dah mintik-mintik macam ni, kita lap sikit. Dan kita tutup. Okey, kita akan mengikut top yang spesifik. Kalau tak ada top range, kita ketatkan agak-agak. Jangan terlampau ketat, takut thread tu loose. Okey, sudah ketat. Dan kita buka oil filter. Gunakan soket oil filter ni. Okey, ni dia oil filter. Okay, kemudian kita lap lelehan minyak yang berada di sekitar oil filter mounting dengan oil pan ni, supaya enjin sentiasa kelihatan bersih, cantik dan baru. Okay, untuk pasang oil filter yang baru ni, kita colek sikit minyak hitam ni, dan kita sapukan pada o-ring ya, supaya lekatan dia pada oil pan tu lebih, dia tak sangkut-sangkut lah. Ok, kita lap sikit tepi ni. Di tepi-tepi ni lah yang buat dia berkeladak bila dia terbiar lama macam tadi ya. Dia masih ada lelehan sikit. Ok, dah letak. Kita pusing ikut arah jam. Macam tu saja. Dan kita ketatkan pun
ikut kekuatan tangan saja ya. Ini kita lap lagi. Ini tak ada minyak-minyak yang tinggal. Oh, sebelum turunkan jet kita kena pasang dulu cover bawah ni ya. Okey, kita dah lap semua, dah lap bersih-bersih. Dah lap bersih-bersih. Dah pastikan semua drain plug ketat, oil filter ketat. Kemudian pasang semula cover ni. Masukkan bahagian depan dulu. Kemudian kita sangkutkan dekat hook belakang ni. Depan dah masuk, kita sangkutkan. Ada 2 hook yang tolak ke depan. Kemudian barulah kita skru dan pasang semula 6 klip. Skru pun kita check sekali lagi. Check sekali lagi skru. Okey, secure. Okey, dah ketat semua. Barulah kita turunkan jack. Dan kita boleh tuangkan minyak. Gunakan corong untuk memudahkan kita menuang. Letakkan corong. Saya tuangkan lebih kurang 3.7-3.8 liter dulu. Kemudian kita check level. Kalau rendah kita tambah, kalau okey lah, siap. Okey, sebelum start engine saya basuh tangan dulu. Walaupun lepas ni akan berminyak lagi, tapi tak apa, saya suka buat kerja macam ni ya. Sebab kita nak pegang steering, pegang button tu, kalau tangan berminyak nanti orang rumah bawa kereta, tangan rumah pula kotor, tak sedap lah. Sebab tu saya suka buat sendiri. Jadi kita akan lebih teliti. Sebab ni harta kita. Tak ada siapa yang akan lebih menyayangi harta kita berbanding kita sendiri kan. Orang lain dia mungkin buat cincai-cincai, tapi kita punya barang kita sayang lah. Okay, kita tutup. Dan kita start.
Okay, kita start, kita biarkan dalam 1 minit atau 1 minit setengah running. Kemudian baru kita check level minyak ya. Disebabkan kita dah tukar minyak yang baru, kita kena reset service reminder. Okay, saya akan tunjukkan cara kita nak set service reminder. Okay, kita hidupkan aircon dulu. Dia sejuk. Okay, tengok service reminder ni, dia masih tunjukkan service due now A. Lepas ni bila saya reset, dia akan jadi 10,000 km dan A tu dia akan jadi B. B tu maksud kita perlu tukar minyak hitam dan oil filter. Yang ni A sepatutnya saya tak perlu tukar oil filter. Tapi sebab saya nak tunjuk kepada anda semua, jadi saya tukar jugalah oil filter. Tak mahal mana pun oil filter kan. Okay, cara nak reset service reminder ni, kita pergi ke menu service reminder. Okay, kita masuk dalam ni. Dah sampai kat sini, kita tekan button enter ni, tekan dan hold sampai paparan dekat meter tu dia bertukar. Ok, nampak? Jadi cancel. Kalau kita nak cancel, kita tekan enter sekali lagi. Tapi saya tak nak cancel lah, saya nak reset. Nampak tu? Dia ada reset, dia ada cancel. Jadi sebab saya dah tukar minyak yang baru, saya akan tekan reset. Ok, saya akan tekan enter kat sini, reset. Ok, reset completed. Jadi oil life saya kembali kepada 10,000. Dan B tu makna lepas ni saya kena tukar oil filter dan minyak enjin lepas ni lah. Ok, oil life ni 10,000, dia bagi 10,000, tapi 10,000 ni jarang orang dapat. Ia bergantung kepada cara pemanduan dan situasi pemanduan kita. Contohnya kalau kita memandu dalam keadaan normal, tak ada traffic jam, memang kita boleh dapat 10,000. Tapi sekiranya kita sering tersangkut dalam traffic jam lama, jadi biasanya oil life ni belum sampai 10,000, kita dah perlu tukar minyak enjin ya. Alright, saya ingat dah lebih seminit. Kita matikan enjin, kemudian kita check level minyak enjin sama ada dia okey atau tak okey. Kalau dia rendah, kita tambah. Kalau dia terlebih, biasanya tak terlebih lah ya. Kita matikan. Ok, dah mati. Kita cabut dipstick yang berwarna oranye, warna oranye ya. Ambil kain, ready dengan kain. Ok, kain dah ready. Kita cabut. Kita lap dulu. Kita lap dulu dipstick ni bersih-bersih. Yang kita masukkan sekali lagi. Tarik sekali terus. Kita tengok paras minyak. Ok, kalau anda nampak lah, kalau anda nampak lah ya, dia punya paras minyak berada di bawah sedikit daripada tengah-tengah. Jadi saya rasa saya akan tambah lagi sikit ya, sebab dia berada, kalau dia berada di tengah-tengah ni cantik lah, tapi saya nampak dia macam berada di bawah sikit pada tengah-tengah ni. Jadi saya nak dia berada di tengah-tengah atau atas sikit pada tengah-tengah. Ok, kita tambah sikit lagi ya. Kita start semula enjin dalam 30 saat.
Okey. Saya buat dipstick. Lap sekali. Lap, masukkan semula. Cabut. Kita tengok paras dia. Okey, kalau dah nampak dia berkilat-kilat tu, di atas sikit daripada tengah-tengah tu. Dia dah nak hampir ke takuk atas, paras atas. Jadi kalau macam ni saya puas hati lah. Dia tak lebih pada paras atas dan dia tidak berada hampir dengan paras yang bawah. Okey, selesai. Okey, hari ni saya nak tukar minyak enjin saja, maknanya kerja saya hari ni dah selesai. Okey, sambil-sambil tu kita tengoklah ya. Paras minyak brake, paras coolant. Ini paras coolant, dia ada max dan minimum. Pastikan dia tidak berada di bawah paras minimum dan dia tidak lebih daripada paras maksimum. Kalau dia biasanya kalau waktu suhu tinggi kita tengah running dia memang berada dekat max tu. Kalau enjin tak start lagi, dia tengah sejuk, dia akan berada di paras minimum ni. Okey. Dan tengok pastikan abu-abu. Tengok sama ada kalau dia tak normal ke. Check kalau ada leaking. Okey, tak ada apa-apa. Petang ni saya boleh balik kampung dengan confident. Okey, itu saja daripada saya. Jangan lupa untuk subscribe channel Empat Tayar untuk anda saksikan lebih banyak video-video tentang kereta. Okey. Terima kasih kerana menonton. Bye-bye. Okay, bye.